Kita sudah bersiaran, kita sudah secara langsung dah ni. Ya, mungkin kita dah secara langsung dah. Saya pun tak tahulah kita ni sedang berlangsung ke tak berlangsung. Tadi tu kita dah cerita banyak dah sebenarnya, tapi tak tahulah, mungkin tak dengar ke tadi. Saya haraplah kali ni dengar dan tolong boleh, kalau boleh kita share lagi sekali. Okey, kita ambil dalam masa 1-2 minit ni, mari kita ramai-ramai kita share lagi sekali. Sebab sharing yang baru ni mungkin okey sikit daripada yang tadi. Semua buka ke FPHP UiTM CPP dan tengok live di situ. Itulah tadi kita pun ada masalah juga dengan teknikal ni. Teknikal ni masalah bukan masalah apa, masalah ni kita tak tahu. Sebab ni first time juga kita buat live ya. So kita cubalah kita cuba tak cuba tak tahu kan. Okey, kita cuba. Baik, terima kasih tadi kita ucapkan kepada KPP kita, Profesor Mahdi Dr. Hashim Fazil, yang sebenarnya berada di pusat vaksin untuk mendapat dos pertama beliau. So mungkin keadaan kat situ ada agak congested sikit, so kita tak dengar dan sebagainya, dan efek kita punya live ni. Kita teruskanlah sesi seterusnya dengan sedikit perkenalan tentang industri hospitality bersama dengan salah seorang pensyarah kami, iaitu Cik Hafizah Mazlan, yang akan memberikan sedikit input tentang introduction ataupun pengenalan terhadap Fakulti Pengusahaan Hotel dan Pelancongan. Cik Hafizah sudah ada di talian, Cik Hafizah? Ya, saya di sini. Cik Hafizah sudah bersedia. Boleh Cik Hafizah cakap sikit kita nak dengar suara Cik Hafizah sikit. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya Hafizah, pensyarah Fakulti Hotel. Saya adalah ketua untuk misi akademik di Fakulti UiTM Pematang Power. Dan hari ini saya akan share tentang FPHP Pematang Power lah. Okey ke suara saya? Okey, sekejap Cik Hafizah cakap lagi sikit. Okey, Cik Hafizah punya suara okey dan boleh didengari. Baik, saya teruskan dengan Cik Hafizah untuk pengenalan industri hospitality. Teruskan, Cik Hafizah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, yang dihormati Prof. Media Dr. Hashim Faizal Arifin, Ketua Pusat Pengajian. Tadi dah bagi kata-kata ucapan. Moga dimudahkan segala urusan KPP kita. Yang dihormati KP Ketua Program di Fakulti, Ketua-Ketua Jawabatan Fakulti dan pengajar-pengajar yang mengajar HTM 130. Yang disayangi para pensyarah, semua pensyarah yang join live webinar ni, guru-guru, tetamu-tetamu jemputan, iaitu yang saya nampak di sini, Encik Muhammad Laili Basir, Wan Syarinatul Bahariah Syarudin ataupun Chef Sherry kita, dan Encik Saifullah Ghani. Sampai 2005, jawatan terendah saya adalah inilah Public Area Housekeeping, dan last position sebelum saya quit adalah General Manager. Gaji terendah yang saya dapat, saya 200.5 lah sebulan, Bob, 200.5 sebulan. Tapi pasal kita nak belajar, dan gaji terakhir masa tu agak rendah lah, dalam 7,000. Masa 2005 tu agak rendah lah, dalam 7,000. Tapi saya decide untuk quit. Kenapa? Because you already have apa yang you nak untuk sambung apa you punya journey. So start daripada 2006 sehinggalah sekarang, I do my own business, which is Laili Basir Event Adventure. No one control me. Saya boleh pergi ke mana saja. Actually last month saya walaupun PKP, saya boleh lagi pergi ke Sabah kerana ilmu yang you ada semasa you belajar di ATM memang sangat-sangat rare. So saya rasa untuk introduction itu dulu, Bob. Yang banyak nanti kita akan ambil masa panel lain. So bermaksud pada saya ringkaskan sebagai permulaan, langkah adik untuk join kos pelancongan adalah satu langkah yang tepat. Jangan tengok keadaan sekarang. Adik kena tengok lagi 3 atau 4 tahun akan datang. Nanti saya akan share kenapalah. Okay, Bob. Untuk permulaan saya share yang itu dulu, Bob. Baik, terima kasih. Satu permulaan kisah yang sangat baik daripada Encik Laili. Tadi ada yang kata bergema pula suaranya. Nanti mungkin Cik Laili boleh
jauhkan pula mic tu tadi kan. Oh, okay. Tapi boleh dengar. Okey, ya, yang kita nak dengar tadi tu cerita dia tu daripada seorang attendant public area, gaji 200.5 sampai GM. Dan lepas jadi GM, buka pula bisnes baru sekarang dan survive sampai sekarang. So dengan ilmu di UiTM selama 3 tahun itu buat survival sampai 30 tahun yang seterusnya kan. Saya interrupt sikit Bob. Ya. If you study engineer, if you study mechanical, you tak boleh buat apa yang saya buat sekarang. Pasal you kena makan gaji sampai bila-bila ataupun you dia ada limit. Tapi once you join in hotel industry, insyaAllah it'll be forever lah. Baik. Satu perkongsian yang baik tu. Itu membakar semangat tu. Saya rasa pun macam adik-adik kita ni mesti terbakar semangatnya mendengar kan ya. Okey, baik. Terima kasih Cik Laili atas perkongsian tu. Kita akan pergi lagi pada Cik Laili dengan cerita-cerita yang lebih banyak lagi. Kita ada di talian juga kita punya chef selebriti kita, Chef Sherry. Ya. Chef Sherry ada di talian, Chef Sherry. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So Chef Sherry ni Chef Sherinatul Bahariah Baharun, seorang chef selebriti yang mengasaskan Semanis Fondant kan. Right, so beliau sedang berada di dalam outlet beliau, iaitu kedai beliau sendiri. Dan kita ucap ribuan terima kasih kerana sudi dalam masa pandemik sibuk dan sebagainya ni masih lagi sudi bersama dengan kita. Beliau juga adalah senior saya waktu di UiTM, di ITM dulu kan. So kita silakanlah Chef Sherry untuk memberikan sikit perkenalan tentang pelibatan anda dalam dunia industri hospitality ni. Silakan Chef Sherry. Assalamualaikum, selamat petang kepada semua. Hari Khamis yang penuh barakah ni, tadi hujan selebat-lebatnya dan akhirnya kita dapat live streaming sekali dengan korang, dengan semua yang ada. Tahniah saya ucapkan kepada semua pelajar-pelajar ERT dan juga sekolah yang dijemput masuk dan juga cikgu-cikgu yang saya hormati. Sebenarnya saya sangat berbesar hati dan mengucapkan terima kasih kepada pihak Fakulti Perhotelan UiTM Penang. Okay. So saya perkenalkan diri saya, saya buka slide lah ya, senang. Okay, Assalamualaikum semua, saya adalah Chef Sherry, nama panjang saya Sherinatul Bahariah binti Baharun. Saya adalah founder kepada syarikat sekarang ataupun kedai kek kami itu Petit Chef Cakes. Okay, di mana Petit Chef Cake ni dah beroperasi kurang lebih Chef Sherry, sekejap ya. Ya saya. Chef sekejap ada masalah tak dengar chef punya kata-kata ni. Boleh dekatkan sikit mic ke? Okey, dekatkan mic Cuba kita try cakap sekali lagi. Okey, dengar tak? Dengar. Saya dengar tapi live ni belum. Cakap dulu. Okay. Alright, Assalamualaikum semua. Saya adalah Chef Sherry, merupakan founder kepada Petit Chef Cake ataupun pengasas Petit Chef Cake. Saya merupakan alumni UiTM, mengambil jurusan Pastry Certificate Pastry Cake and Confectionery pada tahun 1996 sehingga 1997. Lepas tu pada tahun yang berikutnya, setahun bekerja, saya melanjutkan pelajaran di dalam diploma chef training Shah Alam. Okay, so saya juga merupakan sebenarnya adalah instructor di UiTM Shah Alam pada waktu ketika tu. Itu tahun 2000 tak silap saya. So sekarang saya dah bergumam dalam industri perhotelan lebih daripada 10 tahun dan kini saya bekerja sendiri melaksanakan projek ataupun bisnes di Petit Chef Cake yang berlokasi di Negeri Sembilan, Senawang. Okay, so saya adalah bekas pelajar yang pada waktu dulu memang sangat aktif dengan competition dan apa juga fakulti akademik yang dilangsungkan apa-apa program pun kita join. So sedikit sebanyak saya tunjuklah, ini adalah Petit Chef Cake di mana tempat saya bekerja sekarang. Dahulu saya bergelumang macam cikgu-cikgu yang berada dekat talian juga dan juga pensyarah-pensyarah yang sedia ada. Saya adalah bekas pensyarah, saya buat kerja orang kata office dan saya bekerja di hotel daripada komis hinggalah saya menjawat jawatan yang tinggi di dalam hotel. Berapa lama tu? Berapa lama Chef? Chef Sherry berapa lama dalam industri sebelum buka kedai sendiri?
Dalam industri saya masih dalam industri masa tu lebih kurang dalam 5 tahun, 5 tahun lebih. Sebelum saya join balik di dalam akademi. Pada mulanya saya mulakan career sebagai penolong pensyarah di UiTM. Kemudian waktu tu bila kita nampak kan ada sedikit kekurangan dalam kita punya skill ataupun empower skill kita, jadi saya macam nak cari sesuatu benda yang saya nak dan saya join industri semula. Dan inilah hasil dia. Saya kini mempunyai company saya sendiri di bawah Petit Chef Enterprise dan saya dah running bisnes saya lebih kurang 6 tahun. Macam itulah. Alhamdulillah. 6 tahun kedai saya sekarang. Okey, ini adalah outlet saya. Kalau tengok kedai saya bukanlah segah mana, tetapi inilah tempat saya mencipta career dan juga beberapa pelajar yang telah keluar masuk menjalani latihan industri dan juga sekarang telah bekerja dengan Petit Chef Cake. Ya, baik Chef Sherry, sebenarnya saya. kita tak nampak you punya slide ni. Ya. Dan tak apa, kita sembang-sembang dekat sini kan. Berapa ramai pekerja sekarang yang chef ada? Okey, sekarang saya tim untuk Petit Chef Cake kita lebih kurang dalam 10 orang. Okey, so Petit Chef ni dah dalam 5-6 tahun lah ya? Ya betul. Okey, 5-6 so tahun. pelibatan dengan sebagai chef selebriti tu macam mana pula? Okey, panjang cerita dia. Okay. Panjang cerita dia, kita Kita pendekkan. pendekkan. Okey, sebenarnya secara tak langsung, okey, inilah kita nak cerita perjalanan sebagai seorang pelajar kulineri ataupun di dalam perhotelan. Di mana kita nampak bila keluar je dalam industri, kita akan rasa kita akan jadi seorang chef ataupun pekerja di hotel sahaja kan, betul tak? Tetapi sebenarnya dalam bidang ni kita boleh menjadi food stylist ataupun kita panggil food coordinator ataupun kita panggil prep team ataupun food team kepada untuk sesuatu production house. So asalnya saya adalah orang yang bekerja di belakang tabir di mana melangsungkan program-program yang juga tengok masak-masak semua tu dekat TV. So belakang Contoh program? Contohnya kita ambil lah program masakan bersama artis-artis ataupun program masakan di televisyen yang kita nampak kan. So di belakang tabir tu adalah satu food coordinator yang akan duduk ataupun food stylist ataupun lebih dikenali sebagai food coordinator lah yang akan consult untuk production house itu untuk melaksanakan sesuatu program. Asalnya saya adalah orang belakang tabir. Kalau you all tengok filem-filem orang yang pegang kamera, pegang lampu semua tu, itu adalah orang back lane kita panggil. So saya asalnya di situ. Jadi macam mana terjebak apabila program Semanis Fondant ini pada tahun berapa yang saya ingat 2018, tak ingat lah, dah lama sangat tu kan. Okay, so pada waktu tu saya diperlukan bersama saya punya suami, Chef Hamidun, Chef Don untuk melangsungkan program ini sebagai food consultant. Sebab saya adalah, major saya dalam pastry. Jadi bila buat food consultant ni gedebak, jadinya diorang ni perlukan seorang bukan konten lah, seseorang yang untuk duduk di depan kamera bersama dalam program tersebut untuk melaksanakan projek itu je. So jadi saya ni bidang terjun lah, barulah muka kita tertempel kat dalam TV tu kan. Sebenarnya bukanlah benda ni semua dalam perancangan, adalah semuanya unplanned, tetapi kita sebabkan kepakaran yang ada pada kita. So that's why saya nak tekankan apabila anda semua mempunyai skill ataupun knowledge di dalam apa yang meja yang you all pegang, kita akan akan nampak dan akan mula diperlukan oleh certain individu yang akan mengambil kesempatan pada kita. Mengambil kesempatan dalam arti kata hashtag dia kurungan yang boleh kita buat duit. Macam tu. Okay, so bila bercakap dengan saya, dulu saya adalah bekas tenaga pengajar. Bila saya bekerja, saya akan pandang benda tu kepada teori dan juga hala tuju seseorang pelajar itu. Tapi bila duduk sebagai seorang entrepreneur ataupun orang yang di dalam kerjaya bisnes, saya akan nampak benda tu every single words, every single projection kita akan nampak nombor. Macam tu. Jadi itulah saya nak sedikit pengenalan tentang diri saya, dan sekarang saya lebih selesa dengan apa yang saya ada. Saya duduk di kedai dan saya bekerja secara
di dalam tim saya sendiri, dan juga saya melakukan beberapa apa-apa pekerjaan yang diperlukan untuk bidang-bidang selain daripada industri perhotelan dan juga makanan F&B. Okey, so saya Baik, harap baik Chef Sherry. Okey. inilah. Satu perkongsian yang sungguh bagus dan bermakna. Daripada sini kita nampak peluang kerjaya hospitality ni. Peluang kerjaya daripada seorang tenaga pengajar chef boleh jadi seorang chef, of course. Dan selepas itu boleh jadi seorang consultant dan kemudian boleh jadi seorang selebriti, ya. So peluang-peluang itu datang apabila kita betul-betul develop kita punya skill dan kita betul-betul master dengan skill tu, kan. So ini daripada sini kita dapat belajar lah. Anak-anak saya mengajar untuk subjek culinary art special 1 contohnya. So anak-anak kita boleh nampak daripada sini how kita nak develop kita punya kerjaya tu. Memang susah pada mulanya, tapi insya-Allah dengan skill yang kita develop over the years tu mungkin jadikan kita somebody di kemudian hari, kan. Ya, okey, terima kasih Chef Sherry. Baik, seterusnya kita nak, sebenarnya sesi kita banyak kita nak perlu bualkan ni, tapi kita sesi habis pukul 5 petang kerana masalah teknikal tadi, kan. Kita terpaksa skip beberapa tajuk. So kita terus saja kepada satu tajuk ni di mana kita nak dengarkan daripada Encik Laili tadi, kerana beliau dah begitu lama dalam industri. Bagaimana pandemik COVID-19 ni efek Cik Laili sebagai seorang practitioner ataupun seorang player dalam industri. So boleh Cik Laili kongsi sikit macam mana kesan pandemik ni pada Cik Laili back daripada tahun 2019 sampai sekarang, dan apa yang Cik Laili buat untuk overcome the situation mungkin? Alright, Bob, terima kasih dan semua sekali very good sharing Sherry. Okay. Untuk makluman, bila kita dah berada di dalam industri, bila kita belajar, yang saya nak highlightkan pada adik-adik ni, kita berada di dalam industri pasal kita dah belajar. Certain people, dia di dalam industri tak sengaja. Macam saya dan Sherry, kami betul-betul belajar. Macam Sherry di ITM, saya pun di ITM. Alhamdulillah, kita dapat satu institusi yang sangat bagus. Saya punya keyword adalah belajar. Ada satu pepatah, tak hilang bisa ular walau menyusuk akal. Bermaksud keadaan macam mana pun kalau ilmu tu kita ada, insyaAllah you will sustain. Saya ambil contoh sekarang ni di waktu pandemik COVID-19. Di waktu COVID-19, sesiapa yang tidak ada ilmu akan habis, betul? Akan collapse. Tetapi alhamdulillah saya dan berbagai ramai sahabat saya yang bertahan, dan actually kita telah generate yang boleh bantu orang lain pula. Kita ambil contoh, di dalam hotel, di dalam industri hotel, dia bukan sahaja ikut pelancongan, dia berbagai-bagai. So itu yang kita kena belajar untuk switch, untuk switch pada masa yang sesuai. Maksudnya kita hotel industri ataupun pelancongan ni kita tidak boleh duduk diam. Kita kena sentiasa alert, kita akan kena berubah dan kita tidak boleh stick pada satu tahap saja. Boleh dengar, Bob? Bob, boleh dengar? Jadi apa yang saya akan kongsikan, boleh saya share slide, Bob? Boleh share slide? Cik Laili boleh teruskan. Sekejap saya nak share slide. Hello. Ya, Cik Laili. Saya teruskan. Saya akan share satu slide. Kita tengah tunggu loading. Jadi apa yang saya akan kongsikan, apa yang kami lakukan untuk berhadapan dengan pandemik COVID-19. Tak boleh loading lagi. Sekejap. Saya cuba share file. Sekejap. Tak dapat lagi. Tak apa. So mungkin teruk agaknya COVID-19 ni membadai industri kita tahun lepas, Cik Laili. Sangat teruk. Saya cuba share slide. Ginilah. Tak dapat lagi nampaknya. Tak boleh loading. Sekali lagi saya try. Dan 3 kali try tak dapat ni.
Tak apa, saya cakap je lah. Okay, apa yang berlaku adalah kalau kita stick pada yang asal, okay, kalau kita tengok banyak travel agent tutup, banyak hotel tutup, okay, memang kebanyakannya tutup. Kenapa? Pasal mereka hanya ada satu plan, okay. By right, mereka patutnya dah alert apa yang akan berlaku pada kita punya industri, okay. Okay, sekejap okay, ngam, saya dah ada dapat saya punya PowerPoint. Boleh nampak? Nampak slide tak, Bob? Kita ada kita, tapi tak keluar apa-apa lah cik Lali. Saya cuba sekali lagi. Selama ni kami buat Google Meet, ada je sebenarnya. Tapi hari ni dia jadi lain macam sikit, mungkin kerjaan ramai sangat yang tengok Facebook kan. Dia daripada semalam sebenarnya line teruk. Pasal basic. Mungkin. Okey, tak apalah, saya teruskan. Okey, apa yang berlaku adalah kita tukar strategi. Okey, kita tukar strategi daripada orang cakap biasa punya hotel industri punya biasa punya pelancongan, kita terpaksa switch, okey, daripada traditional punya pelancongan. So apa yang saya buat untuk terus bertahan adalah kita switch kepada humanity based tourism ataupun kita panggil pelancongan kemanusiaan. Konsepnya sama pasal apa yang kita belajar di dalam industri perhotelan, kita kena serve orang, kita atur transport, kita atur dia punya makan, penginapan, logistik, apa yang kita belajar sebenarnya sama. Cuma kita ubah customer-nya adalah berbeza. Okey, saya bagi contoh. Tak dapat share, Bob. Sayang, Bob. Dia sebenarnya Aduh. Okey, tak apa, saya terus. Dia sebenarnya apa yang berlaku adalah apabila kita belajar di ITM, kita diajar untuk critical thinking. Critical thinking ni tuan-tuan, adik-adik, cikgu-cikgu, dia sebenarnya tidak boleh orang lain ajar. Kita belajar di ITM, kita akan dibagi satu senario ataupun case yang kita kena belajar, kita buat keputusan on the spot apa tindakan kita. Okay, itu yang memang sangat kritikal dan itu yang saya praktikalkan untuk terus bertahan. So pada tahun lepas, exactly bulan Mac 2020, saya tukar the whole saya punya strategi kepada humanity based tourism. So kita dah tak ada lah bawa group travel apa semua, tak ada. So there is no more Laili Basik adventure bawa pergi melancong, pergi dive, pergi panjat gunung, pergi saya banyak buat adventure pergi menyelam, Wia Farata dah tak ada. Because kita dengan pandemiknya, PKP-nya, apa yang saya buat? Saya convert my business Laili Basik adventure 100% kepada humanity based tourism. Okey, kalau tengok humanity based tourism, berkaitan dia adalah makan, penginapan, semua logik. Semua adalah yang sama. So apa yang saya buat adalah kita dah ada database customer yang alhamdulillah saya ada database yang lama, kita dah ada pelanggan yang lama. So apa yang saya buat adalah kita contact balik. Contohnya saya ada 10,000 customer. Okey, 10,000 orang ni kita ambil mungkin dalam 3 atau 4,000 memang nak travel. Memang sangat nak travel. So apa yang saya buat adalah kita jumpa balik. Okey, kita yang ni saya panggil apa ni? Kita ambil contohnya, kita jumpa balik dengan diorang ni, kita cerita balik. Okey, diorang sebenarnya dah ada duit, Bob. Mereka dah ada duit untuk travel tapi diorang tak tahu nak buat apa. Because dari certain market, certain orang kat Malaysia ni memang dia nak travel dan duit dia dah ada. Okay, kalau duit tak ada, so kalau dia tak spend, dia akan beli benda-benda ngarut lah. Contohnya macam iPhone 12, pergi beli kereta Ferrari. So ini yang saya punya target. So apa yang saya buat adalah saya switch saya punya target customer. Saya jumpa dia orang, okay, cerita dia macam ni. Tuan ada duit, saya ada 70,000 orang yang tidak ada makan. Di Semporna, di Sabah, di Sarawak. So apa yang saya buat adalah saya buat satu program yang tuan dapat kepuasan dan tuan dapat keputusan dunia dan akhirat. Bermaksud tuan dapat bagi makan orang, tuan dapat nama, image tuan naik, dan satu benda yang tuan tidak akan dapat dengan orang lain adalah insya-Allah
pahala Tuhan menolong tu akan bawa sampai ke akhirat. Itu yang saya buat community based tourism. So contohnya dengan Bob, okay, saya ambil 10,000. Okey. Apa yang saya buat adalah saya hantar ke Sempurna. Sekarang ni kita tengok kan bila pandemik berlaku orang tak ada kerja kan? Ya, betul. Okey, apa yang saya buat adalah saya ambil dive master yang tak ada kerja, saya ambil driver boat yang tak ada kerja, saya sewa boat, saya sewa penginapan, saya hidupkan balik semata-mata untuk mengantar. Nampak tak kita punya circle? So apa yang saya buat adalah saya hidupkan kembali industri pelancongan yang tengah down dengan kaedah yang saya buat. Alhamdulillah. Okay, Bob, untuk makluman Bob, setakat tahun lepas setakat tahun lepas hingga sekarang yang kita dah bagi yang menerima impact daripada community based tourism kita dah bagi bantuan sebanyak 21,000 buah keluarga ataupun seramai 105,000 orang dan dalam tempoh 21,000 keluarga. Ya. So bayangkan berapa banyak yang kita dah tolong. So alhamdulillah pelanggan saya dah flush sehingga semalam 630,000. Bermaksud 130,000 orang. Ringgit. Ringgit. So bermaksud industri tu tak mati sekiranya kita tahu untuk pusing balik. Sebab tu pentingnya adik-adik. Tapi Cik Laili nak tanya sikit boleh tak? Saya sorry menyampuk sikit sebab sangat teruja dengan cerita ni kan. Macam kata you need 10,000 to satu kampung ni contohnya kan. Okey. So orang yang menderma tu dia tak pergilah kampung tu kan? Tak. Okey Bob. Dekat Malaysia ni ramai jutawan Bob. Betul? Dia nak pergi luar tak boleh. Okey, dia nak pergi sana tak boleh. Tapi ramai rakyat Malaysia terkenal di seluruh dunia sebagai rakyat yang paling pemurah. Okey, faham. Takkan kita nak derma ke luar negara je. Betul. Okey, so sebagai contoh kawan saya last year, ginilah. The clue kita dah ada pelanggan. Cuma macam mana kita nak jumpa balik, betul sekarang ramai tengah susah. Tapi kalau Bob, kau tengok kedai mas Bob, orang macam saya Bob. Betul. Itulah susahnya rakyat Malaysia. So saya ambil adalah saya dah diajar critical thinking masa di ITM dulu. Okay, itulah yang saya buat sekarang. So alhamdulillah dengan ilmu yang kita ada, yang insya-Allah adik-adik akan belajar nanti, dengan ilmu hotel cateringnya, memasaknya, transportnya, apa semua you akan garapkan balik, you all akan transform. Dia just a matter of kita gunakan ilmu kita untuk kepada sesuatu yang lagi baik. So alhamdulillah itu yang bagaimana saya boleh terus bertahan lah. Actually untuk besok saja kita ada satu program yang untuk besok saya dapat dana daripada pelanggan saya saya punya guest. Sebab tu kita jangan bergaduh dengan guest. Hotel punya rules, guest is always right walaupun Betul. pasal kita tak tahu, mungkin muka buruk tapi hati baik. Mungkin pakai singlet tapi duit berjuta. So never underestimate your guest. Guest is always right walaupun kita makan hati. So macam contohnya besok alhamdulillah saya akan deploy bantuan lebih kurang seramai 130 keluarga ataupun lebih kurang 1,500 orang untuk besok. Dana daripada saya punya pelanggan, saya punya turis daripada Singapura. So daripada ni saya punya guide ada upah, boat ada orang sewa. So nampak tak kita how we catalyze daripada tak ada kepada ada dengan ilmu yang saya dapat masa di ITM. Itu yang saya nak highlightkan sekarang. So that is how we survive right now. Tukar. Baik, saya sangat-sangat membuka minda bagaimana pengalaman sepanjang jadi player industri ni kita boleh tukar kita punya business model tu 360 degrees dan create balik job pada player-player lain ni kan. Saya sangat amazed lah dengan program ni. Cik Laili, kalau mereka nak bantu sama turut serta, macam mana nak hubungi Cik Laili, macam mana? Ada link ke, ada Facebook ke, macam mana? Alright, saya sangat cerewet dengan saya punya pelanggan. Nak menderma ni susah juga rupanya. Susah, pasal saya nak bawa toilet share saya punya slide, tapi kalau tengok slide tu aku sampai nangis. Tak apa, saya try sekali lagi bawa. Mana tahu kan rezeki. Apa yang saya perlukan adalah nombor satu kita kena orang cakap evaluate kita punya customer. Memang tak boleh lah Bob, tak boleh share Bob. Tak tahu apa masalah. Tak apa, nanti Cik Laili bagi kat kita akan share dekat classroom kita lah. InsyaAllah.
apa yang paling penting dalam whatever industry, bukan saja hotel or whatever. Nombor satu, kena jujur. Nombor satu, kena berilmu. Nombor dua, kena jujur. Nombor tiga, you have to be consistent. Kita ambil contoh Sherry. Dia masak. Kalau dia masak tiba-tiba jadi tukang kebun, tiba-tiba masak, jadi dia tak akan jadi selebriti seperti sekarang. So apa yang saya nak adik-adik, jangan cepat putus asa. Nanti belajar tiba-tiba kantor, bukan kantor, dia drop, belajar balik, masuk balik. So apa yang kena buat ada ilmu, kena ada. Kedua, kena transparent, kena jujur. Dan yang ketiga, kena konsisten. Okay, kena konsisten dengan apa yang you buat. Okay, so kalau tiga perkara ni kita laksanakan Bob, insyaAllah buatlah, hantarlah ke mana. Baik. InsyaAllah boleh jadi. Satu pesanan yang cukup bagus daripada Cik Laili ni, jangan putus asa, jangan give up. Kita yang buat dia, bukan dia yang buat kita kan. Pandemik ni. Baik, kita pergi pula kepada Chef Sherry sekejap ya. Kita pun sebenarnya masa dah time juga ni kan, tapi kita pergilah kot sampai 5 lebih sikit boleh lah ya, agaknya ya. Oh, dia orang sekejap saya buka, sekejap dia suruh saya pasang balik kan. Saya pun dah tak tahulah macam mana. Semoga Facebook Live ni mendapatlah sikit sebanyak orang daripada luar, anak-anak kita daripada luar dapat manfaat lah. Kita pun tak tahu live di Facebook kita ni dengar ke tak dengar pun kita tak tahu. Tak apalah. Tadi Cik Laili ada cerita pasal macam mana dia telah ubah landscape daripada dulu company yang buat travel agent, tours, buat adventure tours dan sebagainya, sekarang ni jadi provider of CSR yang membantu kembali masyarakat, membantu kembali player-player industri, travel agent, tour guide, company transport, company pengangkutan, company catering yang sangat terjejas ni dengan program-program CSR daripada Cik Laili tadi. Alhamdulillah, kami sangat-sangat bangga lah dengan program ni, dan kami nanti kita akan risik-risik Cik Laili ni macam mana kita nak turut sama membantu dan turut sama rebutkan pahala tadi tu kan. Okey, baik. Kita bersama dengan Chef Sherry sekarang ni. Kita nak tanya sikit lah kan, sebagai seorang usahawan yang saya rasa tempoh 5 tahun, 6 tahun tu macam baru jugalah kan dalam industri jadi usahawan untuk bakery dan sebagainya ni. Bagaimana pandemik ni efek Chef punya operation dan juga business? Boleh kongsi sikit Chef Sherry? Sudah. Chef Sherry dengar saya ke tak dengar? Ke tak dengar dah? On mic. Okey, dengar Assalamualaikum semua. Okey, selamat kembali. Okay. Alright, saya kena pakai mask tau, minta maaf sebab saya berada di premis. Baik. Pakai. Jangan tak pakai, nanti kena saman. Saya seorang-seorang dalam bilik ni tak apa. Okey. Okey, sebab saya nak tengok, nampak tak saya punya slide tu? Tidak nampak. Tidak nampak. Mungkin Chef boleh cerita-cerita je lah Chef. Mungkin kita pun masa tak berapa nak panjang. Chef cerita je lah. Macam mana start daripada tahun lepas, start pandemik ni, efek tak you punya business? Okey, pada asalnya Petit Chef ni kalau dikatakan dulu sangat, waktu awal tahun pertama, kedua, ketiga tu kita sangat-sangat survive dengan menjalankan perniagaan custom cake. Okey, rasanya nampak tak slide tu? Slide ni nampak. Ada. Okey. Okey, dah nampak ya. Okey, ini adalah premis Petit Chef Cake yang berlokasi di Taman Kemuning, Senawang. Senawang adalah pekan yang sangat, orang cakap bukan kecil, tetapi pekan satu tahun yang hidup lah selain daripada Seremban, dan dia agak besar sedikit daripada Seremban lah. Okey, ini adalah premis baru yang setelah saya inovasikan ataupun renovate selepas pandemik dan ketika pandemik juga, di mana ini adalah tahun ini sebelum puasa kita dah mulakan renovation. Jadi saya dan diri saya sendiri terpaksa orang kata bertungkus lumus ataupun
berhempas pulas untuk mencari sesuatu benda yang baru untuk memberi nafas baru kepada perniagaan yang agak-agak sangat sakit dan tenat pada waktu pandemik. Dulu nak diceritakan, kami adalah banyak melakukan aktiviti ataupun menjalankan perniagaan custom cake. Contohnya yang boleh you all tengok kat slide ni untuk kerabat diraja dan juga beberapa VIP dan juga selebriti. Yang ni untuk bersama Permaisuri Agung kita. Okey, ini adalah salah satu kerja-kerja yang saya lakukan membuat penglibatan food styling di Astro, mengajar kelas, dan apabila pandemik, ini adalah last kali kita buat dengan tajaan untuk wedding cake kita punya artis, Mak Embong semua, tetapi apabila pengakhiran pandemik ini berlaku, corak perniagaan saya memang automatically bertukar 360 darjah. Sangat-sangat orang cakap membimbangkan. Saya terdahulunya adalah seorang yang menjalankan perniagaan secara bukan talian ataupun orang cakap jualan langsung direct di kedai sahaja. Tapi apabila pandemik ini terjadi, kita terpaksa bergelumang dengan media sosial ataupun sosial online. Jadi benda tu memang sangat memberi impact. Bak kata Encik Laili tadi, kita kena crack sikit otak kita dan kita kena survive. Walau macam mana pun kita memang dah letak satu survival mode. Jadi apabila saya dah terjadinya pandemik ini, macam mana jika tukar corak perniagaan di mana sekarang dahulunya chiller kek saya hanya ada 3 sahaja dan kami tambah kepada 3 reach in chiller. Dahulu adalah hanya display chiller saja, which is kita banyak menjual kek-kek yang sedia ada saja dan tidak spesifik pada dessert ataupun makanan-makanan pencuci mulut yang grab dan easy go kan, macam tu. So saya terpaksa mengimplementasikan ataupun mengadaptasikan beberapa syarikat-syarikat ataupun tempat-tempat jualan seperti Family Mart, saya terpaksa sebut nama, dan kita ambil benda tu contoh yang pendekatan yang sangat senang. Family Mart, 7-Eleven, My News, di mana kita terpaksa mengikut trending mereka. Benda yang tidak ada, kita kena adakan untuk grab opportunity kepada consumer, especially B40. Kita tidak memandang pada golongan-golongan yang M40 ataupun yang ke atas sekarang. Kita lebih kepada cenderung kepada kelompok residential kita ataupun yang economical kita yang berada dalam golongan B40. Macam tu tau Bok. Sampai kita terpaksa memberi satu servis yang orang kata win-win situation. Jadi apa yang kita buat pendekatan dulu, Petit Chef Cake ni Bok, kalau ataupun para pendengar ataupun yang cikgu-cikgu ataupun pelajar yang berada di luar sana, Petit Chef Cake ni kalau you all Google ataupun tengok, orang akan cakap, oh dia lebih kepada cenderung kepada have, ayat budak-budak sekarang, ayat-ayat vibes hipster sekarang. Oh, Petit Chef Cake tu kedai dia have. Memang tidak akan ada satu golongan yang B40 untuk masuk dekat sini dengan certain budget, tetapi pengakhiran dia, saya kena tunduk dan akur dengan pandemik ini, di mana kita kena serve mereka dan kita kena kejar golongan-golongan yang ada di kelompok kita. Dulu saya sangat-sangat orang kata, kita nampak kelemahan diri kita dulu ya. Saya sangat-sangat orang kata bukan sombong, tetapi kita nampak penetrate market di satu yang level atasan punya market lah. Kayangan. Kayangan. Sebab masa tu saya rasa we making money daripada golongan-golongan yang tertentu saja. Kita duduk di dalam kelompok circle yang kita tidak pergi keluar daripada kelompok yang lain. Jadi bila pandemik ni jadi di awal tahun lepas ya, saya untuk diri saya tertampar, orang kata tertampar berkali-kali lah, macam sangat-sangat terkesan. So pada waktu tu saya mula sedar diri dan rasa yang kita tak selama-lamanya berada di atas dan kita kena duduk dalam satu kelompok yang ada yang lain. Jadi kita kat sinilah struggle buat kek jualan murah, hantar rumah ke rumah. Dan saya rasa bila saya terfikir dalam keadaan macam tu kan, ya Allah, kalau aku mengajar dulu kan lagi seronok daripada sekarang. Tetapi ada kekesalan tu, kekesalan tu terbit juga. Tetapi back to the roots, kita tahu daripada mana kita punya
apa yang telah kita pilih dan apa corak perjalanan yang kita nak. So saya tak pernah regret menjadi seorang alumni bekas pelajar chef training. Dulu orang pandang chef ni orang kata sangat-sangat you nak jadi chef macam tu, apa tukang masak, ahli muzik, macam tu lah kan. Tapi sekarang ni nak semua anak dia jadi chef because apa? Nak jadi selebriti, boleh keluar dalam Insta famous semua macam tu, nak jadi macam kan, betul tak? Ya, Tetapi betul, Chef. sebenarnya without knowledge, without survival mode, without pengalaman dan juga daripada mana you all belajar from the basic, you tak akan berada dekat mana yang you ada sekarang. So pergi balik kepada asal, dapatkan cikgu-cikgu yang sepatutnya untuk kita dapat pelajari apa intipati yang kita nak jadi untuk 20 tahun ataupun 10 tahun akan datang. Macam itulah. Panjang gitu. Okey, Chef Sherry, terima kasih atas perkongsian tu. Ada beberapa tempat di dalam Malaysia ni yang tak berapa nak dengar live ni saya bagikan sedikit penghuraian lah apa yang Chef Sherry cakap tadi. Kita dapat kesan tadi beberapa tempat tak dapat Facebook live ni. Chef Sherry ni dia dah bekerja dalam satu keadaan yang sangat selesa di mana beliau ni berfungsi sebagai coordinator food untuk background macam contoh masakan masakan, chef-chef selebriti yang besar-besar, dan kemudian beliau sedikit demi sedikit dapat order-order daripada grup-grup kayangan ni lah untuk kek-kek artis kan, untuk kita punya golongan-golongan raja dan sebagainya. Dan pandemik ini telah membuatkan bisnes beliau yang sangat baik itu begitu terjejas, dan sekarang ni beliau dah dah tukar balik dia punya operation, dah go for untuk B40, masuk ikut channel-channel group Food Panda, Grab dan sebagainya kan. So itulah intipati daripada percakapan Chef Sherry tadi. Ya, sebenarnya sangat best lah untuk didengari. Saya dengar dengan sangat-sangat berminat ni. Tapi ada anak-anak murid kita kata dalam Facebook tak dengar kan, tapi sampai saya huraikan sikit lah Baik, Chef Sherry boleh tak kongsi sedikit lah, ini sebenarnya macam agak soalan yang agak terakhir jugalah ni, ada 1-2 soalan lagi mungkin sebab masa pun dah pukul 5 kan. Apa sebenarnya inspirasi yang menjadikan you boleh tukar bisnes tu dan boleh pergi cater market lain pula dan boleh expand pula bisnes ketika orang lain tutup kedai ni kan? Apa yang kekuatan dan inspirasi yang buatkan you sampai ke tahap itu? Boleh sambung-sambung sikit? Okey, kekuatan saya first, apa yang membuatkan saya berada di platform yang sekarang ni, satu adalah team, kedua adalah daripada ilmu, daripada cikgu-cikgu. I was very proud to be an alumni UiTM. Saya juga adalah bekas pengajar UiTM dan saya selalu memandang pada dua perkara dalam hidup saya. Satu, never give up, don't give up. Kedua, kita tahu hala tuju kita, maknanya kita tahu apa yang kita nak, what do we need. Dalam hidup saya, matlamat saya adalah bukan untuk kaya menyenangkan hidup saya, tetapi saya hendak duduk di dalam sesuatu situasi yang selesa dan berkongsi rezeki dengan orang yang di bawah saya ni. Saya ada 10 tim yang saya perlu jaga. So saya rasa pandemik 2 years sebenarnya Laili, it's a very survival, betul tak Laili? Kita sangat terkesan, betul kan? Okay, Sherry. I nak share sikit Bob. Okay. Betul. Boleh teruskan. Boleh teruskan. Bila saya start kita punya pandemik ni, saya ada satu slogan tau. Semua orang layak masuk syurga. And orang kayangan dia pun nak masuk syurga, Bob. So betul. That's where my market goes. So kita ambil orang kayangan, kita tolong golongan B40. Itu sebab tu kita boleh. It's combination lah. Dia macam ni, Cik Laili, target market dia, penetrate market dia sudah berbeza juga. So sama juga dengan Petit Chef Cake. Dulu kita orang kata nampak money value tu is different, betul tak Cik Laili? But then dari segi bentuk mana kita nak dapat tu, it depend on macam mana business strategy kita. So pada saya macam mana kalau saya bolehlah bawa you all tour dekat kedai saya ni daripada dulu hingga sekarang, it's totally different. Kami dulu daripada dua building yang bersebelahan, di mana dulu Petit Chef Cake ni menjalankan akademi tetapi terpaksa tutup because of few
matter of business punya isu. Dan waktu pandemik ini 2 tahun saya tidak berniaga di Singapura dan juga di JB, di Johor Bahru, sebab itu adalah lubuk di mana bisnes kami tidak boleh berniaga untuk 2 tempat ni. Jadi pada waktu tu saya sedar local market sebenarnya yang support kita. And then at the end towards saya berjaya membuka satu kilang biskut raya, cookies, dan juga OEM untuk sesiapa yang memerlukan jenama produk. Dan saya telah walaupun rental tapi I'm proud of myself, atas bawah adalah building Petit Chef Cake. Walaupun saya menyewa, tetapi at the end towards, yang pertama waktu pandemik ini, apa yang saya fikirkan adalah saya dapat berkongsi rezeki dengan my team. Dan kena ingatnya juga ya, Cik Laili dan juga para pendengar yang lain dan juga panel, Bob, dekat dalam My Kitchen, kita ada beberapa alumni UiTM yang bekerja dengan saya. Saya seronok sangat. I was so happy. Sedih. Waktu saya sangat-sangat sedih sebab ada degree holder yang tidak dapat kerja. Ya, betul. So, Keterharuan ya, betul. keterharuan Chef Sherry ni sebab because of the pandemic ni sangat membadai ya. Pandemic ni sebenarnya memberikan impact yang sangat besar. So bila beliau sudah survive dalam industri dan masih boleh mengulurkan tangan kepada mereka-mereka yang lain tu, feel dia tu lain lah. Sebab saya adalah juga bekas tenaga pengajar kan. Jadi bila duduk dekat bawah saya, bila mereka dekat sini datang dengan segulung ijazah yang susah untuk mencari pekerjaan. Betul. Waktu ini kita rasa, oh, this is the right time. Saya adalah bekas alumni dan saya adalah bekas tenaga pengajar dan saya adalah seorang ibu. Jadi saya rasa macam benda ni I won't allow mereka untuk keluar disia-siakan macam tu saja. There are degree inside here. There are 3 people here. So saya nak tujukanlah kepada tenaga pengajar UiTM ya. There will be fine kalau jumpa orang yang betul-betul dan juga mereka pandai bawa diri dengan knowledge mereka. Ya, betul. So towards the end, pada tenaga pengajar, I really hope that you all boleh didik mereka, bentuk mereka. InsyaAllah. Saya sangat terharu. Sorry. Baik, itulah tadi ya. Kita sampai di tahap di mana emosi pun dah sampai masuk dalam cerita webinar ni kan. Because of the survival tu sangat perit ya anak-anak semua. Survival dalam industri ni sebenarnya sangat perit, dan bila kita sampai tahap kita dapat overcome dan kita dapat bantu pula yang lain tu, dia punya feel tu sangat different lah ya. Saya mewakili Fakulti Pengusahawaran dan Pelancongan, kita ucap ribuan terima kasih kepada semua lah orang-orang macam Chef Sherry, macam Cik Laili yang bantu balik student-student kita, buka peluang-peluang pekerjaan kembali kepada kita semua. Dan kita sebenarnya fakulti ini tak akan boleh terbina tanpa alumni-alumni macam ni yang bantu kita semua lah. Dan itu juga memberi kita sebagai satu aspirasi kepada kita cikgu-cikgu di UiTM ni untuk lebih lagi memberikan khidmat kami di UiTM ni untuk majukan anak-anak bangsa kita, kerana mereka sangat-sangat memerlukannya, dan pandemik ini akan memberikan kita satu perspektif yang lebih luar biasa lah. Masa pun dah time. Kita bagi sikit lagi lah. Sebenarnya seronok ni cerita lagi ni, tapi dah pukul 5, kita pun ada kekangan dengan penggunaan bilik dan sebagainya. Kita nak bagi Cik Laili lebih kurang dalam 3 minit dan Chef Sherry 3 minit lagi. Cik Laili, apa yang nak cakap kepada student kita, student UiTM yang sudah berada dalam sistem ni? Student ni dia tak belajar dalam lab, dia tak belajar dalam kitchen, dia belajar kat rumah aja. Cikgu buka meet macam ni, ajarlah apa yang boleh kan. Apa pesanan Cik Laili pada mereka-mereka ni? Golongan-golongan terkesan COVID-19 di rumah ni. Okey, back pada yang saya cakap tadi, kita kena jujur. Yeah. Okay? Walaupun kita belajar di rumah, walaupun ada yang belajar daripada dalam selimut, macam anak saya, kita kena jujur. Yang mengajar dalam selimut pun ada juga. Bukan yang belajar, yang mengajar pun. Maksudnya apa, bila cikgu mengajar, bila pensyarah mengajar, belajar betul-betul, kerana anda akan menyesal bila sesuatu berlaku seperti sekarang. Betul. Saya alhamdulillah, walaupun saya tak dislist, tapi saya tak fail, saya boleh apply balik apa yang saya belajar pada tahun 93, 92, saya boleh guna sekarang. Siapa sangka?
saya tak sangka. Al-Fatihah untuk arwah-arwah saya punya pensyarah lah. Ya. Ni kan aku nangis kan jantan abang ajar. Kalau Cik Tapi- Laili nangis, saya pun nangis juga. Tapi ilmu arwah yang ajar pada saya sekarang, itulah yang buat saya boleh bertahan dan saya boleh tolong, saya cakap tadi berapa? 105,000 orang yang saya Ya. tak mampu buat sama ni. Yang tak makan 3 hari 4 hari berkat dengan ilmu dia orang itu hari. Arwah Puan Kimi, terima kasih khas. Okay, antara saya punya pensyarah. Cikgu Jadi- saya juga tu. Ya. Jadi Puan Kimi pun my favourite tu. Ya, Dia yang arwah. banyak ajar saya tu. jadi pesanan saya untuk adik-adik, walaupun belajar dan selimut ke dalam apa ke, belajar dengan jujur. So bila you akan guna balik apa saja ilmu yang akan dapat sekarang pada satu masa nanti dan you tak akan menyesal. Baik. Okay, itu saja. Very short and simple. Lakukan saja apa yang kita kena lakukan sekarang. Jadi orang yang sangat jujur dan cuba kerja keras sekarang, insya-Allah Tuhan akan balas kita di satu masa nanti yang mungkin kita tak tahu bila pun. Betul tak Cik Laili? Dah hang dah Cik Laili. Okey. Terima kasih Cik Laili. Cik Sherry, Chef Sherry, any last word daripada you kepada yang bakal masuk dalam fakulti, kepada pelajar-pelajar sekolah sekarang ni yang mungkin tak tahu sama ada minat dalam pastry, minat dalam bidang masakan, tapi dia tertanya-tanya adakah sinar dalam industri ni. Apa you nak cakap kepada student form 4, form 5 sekarang yang belum masuk lagi dalam industri? Okay, satu, cari minat you all dulu. Bila ada minat, baru you all boleh sukses. Kalau tak ada minat, memang tak sukses lah. Kemudian selalu hormat guru, dengar cakap cikgu, dan apa-apa pun dalam dunia ni kena hormat cikgu. Once you hormat you punya cikgu, you akan sukses. So I would like to thanks to everybody. Selamat maju jaya. Semuanya di tangan korang. Your hands. Pilih dekat tangan. Macam tu. Baiklah, terima kasih kan. Sayu hati ni dengar kita punya alumni kita ni berkongsi dengan kita semua kan ya. So alhamdulillah, syukur kita kerana webinar ini juga sudah sampai ke masa yang kita telah tetapkan walaupun ada berbagai masalah dan masalah tu tak settle pun sebenarnya. Kita jalan aja. Tak apalah. So kami nak ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada Cik Muhammad Nur Laili dengan Haqs projek beliau tu, dan kita ucapkan all the best kepada Haqs projek beliau. Kita anggap, saya anggap kita punya player dalam industri akan cari kerja lain dan akan tukar bisnes macam tu saja. Saya tak sangka sampai tahap bukan saja kita mampu raih pendapatan, bantu orang, kita dapat pula spread the love, spread kekayaan Malaysia ni kepada orang lain yang duduk di pedalaman dan sebagainya. Haqs projek daripada Cik Muhammad Nur Laili ni memang kami akan looking forward, dan insya-Allah Fakulti Pusawatan dan Pelancongan akan cuba sedaya upaya untuk mempromosikannya atau mungkin kita akan turut serta projek-projek yang akan datang. Terima kasih, dan kita ucapkan juga all the best, selamat maju jaya kepada Chef Sherry kita. Semoga dimurahkan rezeki, bertambah-tambahlah kejayaannya walaupun dia bedil teruk dengan pandemik ini kan, sampai nangis-nangis cerita dengan kita ni kan ya. Semoga menjadi pedoman dan panduan lah untuk kita semua yang sebenarnya industri ini masih utuh walaupun badai teruk melanda. InsyaAllah akan ada pelangi di hujung kemarau ini, dan mendung pandemik ini mungkin insyaAllah akan berlalu. Kita perlu kuatkan semangat kita, kita gali dan timba ilmu yang sebanyak mungkin. InsyaAllah rezeki kita ada, dan kita tawakal, kita berdoa semoga COVID-19 ini cepat redanya dan Tuhan angkat kembali penyakit ini daripada bumi Malaysia yang tercinta. Saya Azlan bin Salim mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua panelis kita, dan insya-Allah kita akan jumpa lagi di masa-masa yang akan datang dalam webinar-webinar yang lain anjuran Fakulti Pengusahaan dan Pelancongan. Kami mohon ampun dan maaf, kami tidak pernah buat lagi live sebelum ini dan begitu banyak masalah yang timbul. Jangan serik untuk tonton lagi live daripada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.